kita nak serius ke tak? Okay. Tak payah serius. Okay, on. Mak jangan serius. Okay. Okay. Dah, kita dah start. Kita dah start. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Hai. Assalamualaikum kampung-kampung people. Masuk. Okay. Okay. Pada Faid, pada Yus, pada Mas, sekejap lagi yang ni masuk. Ada seorang lagi tak dapat join. Kepada semua yang melihat kami punya live ni, ada berapa? Ada 1,000 yang tengok. 1,000 pertama kali nervous. 1,000. Rasanya bagus. Amina. Okay. Malam ni malam ni kita just nak memperkenalkan diri kita. Inspire tentu. Kita nak memperkenalkan diri kita. So bersama sini ada Faid, ada Yus dan juga anaknya ada Mas. Dan lagi lah. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, kami ni ada 6 orang. Salah seorangnya Isa dia jadi penjaga konti. Dia yang menguruskan kita punya, apa nama dia ni? StreamYard Yes. Ya, StreamYard. Gambar burung. Dan seorang lagi Ina. Ina dia kata dia nak tengok kampung people. So tak apalah. Okay. Jadi tujuan utama kami mengadakan live ni adalah sebenarnya nak memperkenalkan diri kami sebagai team Inspire kepada semua. First, kenapa kami pilih perkataan Inspire tu? Kenapa? Sebenarnya sepanjang kami terlibat dalam kerja sukarela, ikutkan tak adalah banyak sangat apa yang kami buat dalam kerja sukarela. Nak dibandingkan dengan yang kat luar sana kan, yang hebat-hebat, nak dibandingkan, kita pun tak tahu tahap keikhlasan kita macam mana, tapi kami buat aja. Okey, sepanjang kami berada dalam dunia sukarela, untuk pengetahuan semua, grup Inspire ini dah bersama dengan Yayasan Salam Malaysia, dah bersama dengan Nalang, ada yang daripada tahun 2005 lagi. Ada daripada tahun 2007, ada daripada 2010 lagi. Jadi boleh dikatakan lebih 10 tahun kami bersama-sama dalam melibatkan diri dalam kerja sukarela. Melakukan pelbagai perkara dan apa yang merapatkan kami adalah kami melakukan program latihan bersama-sama. Kami buat modul bersama-sama. Dan kami pernah berhempas pulas buat buku bersama-sama. Tapi buku tu, rasanya buku tu kita buat tahun bila tahun 2011, 2012 macam tu MyCop. Masa tahun MyCop 2010 ke 2000 dan sekitar 2010, 2011 macam itulah MyCop. Ya. Okey, untuk mengetahui semua, ini dia. Ini file dia. Ini bukunya. Buku Skala Lawan itu bermakna. Ini dia. Dan tebal tulisan habis. Masih lagi belum diterbitkan. Masih lagi dalam pembaician. Sebab macam-macam perkara yang berlaku sehingga kini. Dan kami bercadang untuk buku ini kami terbitkan di tahun ini. InsyaAllah. Okey, sebab buku ni dah terperap 10 tahun.
Okey. Apa-apa pun untuk bahagian latihan di Yayasan Salam Malaysia, kami tidak dapat juga kami nak mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan lah. Kerana pada ketika itu mereka memang memberi kepercayaan kepada kami, kepada Yayasan Salam, kepada tim kami untuk melaksanakan program latihan yang disertai oleh belia-belia di bawah mereka. Okey. Untuk itu tentang kami. Itu tentang kami. Jadi apa yang kami fikirkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami laksanakan, itu yang menyebabkan kami menubuhkan tim ini. Dan sepanjang kami terlibat dalam kerja-kerja sukarela ni, sepanjang kami terlibat dalam kerja-kerja sukarela ni, sebenarnya banyak pengalaman lah, banyak pengalaman. Banyak manusia-manusia yang hebat yang kami temui. Ada juga of course manusia yang bermasalah juga kami temui. Tetapi dalam bermasalah itu mereka hebat. Dalam kesusahan mereka itu tersembunyi kebahagiaan. Dalam kegagalan mereka itu tersembunyi kejayaan. Dan dalam mereka yang tiada segala-galanya itu tersembunyi yang mereka sebenarnya punya segala-galanya. Disebabkan kerana itu, Inspire ini diwujudkan. Bukan kami nak tunjukkan diri kami ni boleh memberi inspirasi, tidak. Bukan kami nak menunjukkan kami ni berupaya memberi inspirasi, pun tidak, jauh sekali. Tetapi kami sebenarnya ingin berkongsi. Kami sebenarnya ingin menghargai seluruh yang kami temui yang mereka mampu memberi inspirasi kepada kami. Sebab itu grup inspirasi ini diwujudkan. Hai Yani. Hai Yani baru masuk ya. Itu orang kuat. Orang kuat yang selalu muncul Yang selalu muncul dan hari ini dia berselabut. Yani dengan Okey. Sorry. Okey. Itu hakikatnya kenapa grup ini muncul dan insya-Allah dari semasa ke semasa kami akan berkongsi tentang inspirasi-inspirasi yang mungkin bukan pengalaman kami tapi adalah pengalaman orang lain. Yang mana ia akan dapat memberi contoh dan mampu membina jati diri. InsyaAllah contoh. Allah menjadikan semua perkara ada hikmahnya. Ada sesuatu di sebaliknya. Semua kita sama ada kita mahu mengambil ia sebagai sesuatu ataupun sebaliknya. Okey, saya rasa mungkin cukup setakat ini saja. Mana pula yang itu pergi. Sekarang yang ada sekarang ni adalah Faiz, Mas dan juga Yus. Sekarang Ala rasa mungkin setiap orang akan memperkenalkan diri masing-masing. Okey, saudara IR. Kita suruh kumbang. Ya. Kumbang. Kumbang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama semua saya terpaksa banyak kena unmute dulu, mute dulu. Takut nanti ada suara-suara akan terdengar. Okey, saya Faiz Hanafi daripada Universiti Pendidikan Perancis, bekerja kat sana kat Tanjung Malim. Tinggal kat KL, ulang-alik tiap-tiap hari. Dah 12 tahun ulang-alik. So dengan Yayasan Salam sejak 2005 dan on off sampailah sekarang pun off terus sebab ada komitmen yang lain. Cuma kata adalah benda-benda lain yang kita try commit sebab dari segi semangat sukarela tu ada lagi tapi dia commit tentang lain lah. Maksudnya buat benda-benda lain lah, maksudnya CSR dalam bentuk yang lain, bukan dari segi tenaga sekarang. Dari segi tenaga tu dah tak ngam lah sebab dah 40 kan, dah tak mampu dah. So setakat ni saya dah lepas tu saya punya pasangan saya pun saya jumpa kat Yayasan Salam juga tahun 2009, 2008.
Kat situ. Memang bermain mata ke dekat Salam masa tu? Saling memberi inspirasi. Tak tahulah, mungkin kot. Duk intai-intai. Okay. Cuma sekarang lah masih di KL dekat dengan dengan pejabat lama lah, tapi sekarang tak pernah lagi pejabat baru. So siapa lagi nak terang dengan background? Pada saya yalah, walaupun cakap dah tidak bersama dengan Salam, tapi still lagi dia punya semangat tu ada. Maksudnya untuk buat kerja-kerja sukarela macam saya sekarang ni share pengalaman saya secara kata cerita tentang pengalaman kat mana-mana buat student. Tu je lah yang sebenarnya masa dari segi idea tu yang saya buat sekarang ni. Tak adalah macam apa nak pergi ikut Malaysia, dah tak termampu sebenarnya. Sebenarnya komitmen anak-anak dengan semua kat rumah tu. Tapi kita buat dengan cara yang lain. Okay kot dulu. Okay. Okay Faiz. Nanti next. Okay, sekarang next yang tepuk yang kuat tadi. Yang tepuk yang kuat tadi siapa? Better bagi orang yang jarang bersama. Mas Tura Mokhtar. Okay, Mas tu. Yeah. Mas Tura yang hebat. You spasikan ni. Okay, dengar. Dengar. Okay, okay, hai semua. Actually rasa awkward juga sebab ini rasanya first time experience live. Kalau sebelum ni biasa sekadar, bukan tak pernah live, maksudnya sekadar kita tengok orang je live, so kita hanya di belakang takbir je lah, penonton je lah kan. So good experience jugalah malam ni. Memang sejuk pun sebenarnya, rasa berdebar-debar kan, tak pernah, tak ada experience macam ni kan. Okay, sebenarnya last minute juga kan kita buat, kita merancang untuk adakan live malam ni. So nak kata persiapan tu tak adalah sangat, cuma sikit sebanyak tujuan kita berkumpul malam ni adalah untuk seseolah macam menggamit balik kembali memori-memori yang lama lah. Sebab macam Alan cakap tadi, actually kita bukan baru lagi, kalau nak diimbas balik some of us dah bersama-sama lebih daripada 10 tahun pun. Macam kalau saya sendiri pun macam Alan cakap tadi, saya yang pada tahun 2007 lah. Dan masih lagi kekal dalam ingatan saat pertama kali saya menghubungi Yayasan Salam Malaysia, dan pada waktu tu ada hamba Allah yang angkat panggilan, which is Alang. Dan lagi antara soalan yang saya tanya pada waktu tu, layak ke untuk saya di usia pada waktu tu 27, dalam 26 macam tu kot, layak ke untuk saya berkecimpung dalam dunia volunteer. Nak katanya masa tu betapa desire tu sangat tinggi untuk bersama-sama lah dengan bersama dengan masyarakat untuk buat kerja-kerja sukarela ni. Dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan satu badan NGO yang bagi saya sangat hebat, sebab bukan saja dari sudut macam Alang cakap tadi, kalau nak cerita pengalaman yang kita dapat cerita, tapi salah satu yang hebatnya adalah inilah relationship yang masih kekal. Walaupun macam Faiz cakap tadi betul, boleh katakan kita semua, saya lah terutamanya boleh katakan dah tak aktif lah, tidak lagi secara aktifnya bersama Yayasan Salam Malaysia, tapi masih berdiri kuat untuk sokong apa sahaja perkembangan mengenai Yayasan Salam Malaysia. Kalau nak cerita background tu, saya sekarang macam Faiz tadi bekerja, sama juga saya pun bekerja juga, tapi lebih kepada bekerja sendiri. Saya sekarang ni dalam industri kewangan dan juga pewarisan harta Islam. Bergerak secara bebas lah. Apa lagi Kak Lang? So far nak share? Solo lagi ke? Itu kita kena tanya di penghujung rancangan nanti. Oh, ya ke? Okey. Itu round kedua. Okey, silakan. Kita tunggu. Okey Mas, macam mana yang kami maklum lah. Macam Faiz tadi, meskipun tidak aktif lagi dengan Salam, tapi terlibat dengan pelbagai program CSR dan pengalaman Salam dibawa bersama.
Macam Mas walaupun tak terlibat dengan Salam tapi Mas adalah orang kuat masjid dekat kawasan dia kan. Tapi Dia pernah nak tambah bilang sikit je lah. Actually kalau secara jujurnya kalau saya di luar sekarang lah, people keep asking me lah, macam mana saya boleh bercakap, macam mana boleh bercakap. Saya bukan seorang yang pandai yang kata born as a speaker pun, tapi saya selalu dalam kepala ni saya selalu cakap actually yang menjadikan diri saya sebegini adalah keberadaan saya sebenarnya bersama Yayasan Salam Malaysia membentuk saya menjadi sebegini. So saya boleh katakan menjadi sukarelawan adalah sebahagian daripada alam universiti lah bagi kehidupan saya yang tak ada tandingan lah. Ya. Okey Mas. Tapi memang hakikatnya begitulah. Daripada introvert kepada extrovert, daripada pendiam kepada kok membebel. Tak adalah. Bukan kenal dia memang bebel. Okey, tapi actually pada pengetahuan untuk makluman semua kan, macam Yayasan Salam pun kita buat latihan dalam public speaking kan, latihan dalam communication kan. Jadi perkara itu dan itu latihan secara formal, latihan yang tak formal sangat banyak. Kita bertemu dengan ramai orang. Kita perlu cari isu, kita perlu cari idea untuk mula bercakap dengan orang kampung, untuk mula bercakap dengan orang asli, untuk mula bercakap dengan pelarian. Macam mana kita nak mulakan semua tu. Semua tu dalam dilatih secara tak formal dalam gerak kerja sukarela ni. Okey, Mas settle. So sekarang mari Yus buat padang tempat lain. Okey. Okey, Menguruskan anak. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera. Bersyukur hari ini sekian lama kita merancang untuk live bersama walaupun masih tidak kecukupan sahabat Inspire, tapi melihat 5 orang di skrin ini rasa macam sangat meriah lah malam ni ya. Alhamdulillah. Okey. Saya Yus Munirah Muhammad Yusar. Boleh panggil Yus. 31 tahun, dah berkahwin, seorang anak, tengah makan Oreo. Okey. Saya juga bermula di Yayasan Salam sebagai seorang sukarelawan pada tahun 2007. Waktu tu masih budak sekolah lagi. Kalau kata saudara Faid tu dia akan cakap budak himusan lah macam tu kan. Antara yang first volunteer yang saya mula-mula kenal tu memang saudara Faid. Ada seorang lagi sahabat Inspire yang tak ada pada malam ni, saudari Ina. Kemudian saya berkenalan dengan Kak Yani. Saya berkenalan juga dengan saudari Mas pada tahun 2009-2010 masa tu. Aktif dalam kerja-kerja komuniti di Yayasan Salam, fokus pada waktu itu adalah lebih kepada komuniti dan juga kanak-kanak, tapi fokus pada waktu itu lebih kepada komuniti lah. Dan saya mula aktif juga dalam bidang training ni apabila saya menceburi dan join satu program di Yayasan Salam iaitu program Bingkas, motivasi anak-anak, motivasi pelajar waktu tu, pelajar sekolah rendah. Jadi waktu tu juga dia dah mula sedikit demi sedikit lebih menggilap bakat dan juga cara bercakap di hadapan orang ramai, cara keyakinan diri, self esteem, lebih terkehadapan dan juga menggilap bakat kepimpinan lah waktu tu sedikit. So waktu tu pun kita pun lebih waktu sekolah dulu kan. Dah. Waktu tu kan sekolah, jadinya kita pun waktu kita join Salam tu pun kita dah mulalah build up juga kita punya
kepimpinan kita, cara komunikasi kita waktu tu. Nak pula waktu tu di Yayasan Salam kita berjumpa dengan pelbagai sukarelawan yang latar belakangnya pelbagai. Latar belakangnya yang menjadikan pelbagai tu adalah dari segi pekerjaannya, dari segi minatnya, dari situ kita berkongsi. So dari situ jugalah belajar dan sampai sekarang masih lagi di Yayasan Salam. Saya masuk jadi kaki tangan Yayasan Salam pada tahun 2013 sehingga kini, dan kalau kira dah ada dalam 10 tahun jugalah bersama Yayasan Salam Malaysia. Dan di Yayasan Salam Malaysia saya bersama dengan tim di Yayasan Salam Malaysia menguruskan latihan pembangunan dan pengurusan sukarelawan. Itu je lah kan Kak Lang kan? Yalah. Masih sekarang juga kita banyaklah dekat Yayasan Salam bila dah jadi kaki tangan, lagi banyak cabaran kita bersama dengan sukarelawan dari segi pengurusan pentadbiran, dari segi bagaimana nak pengurusan tu dia lebih kepada pengurusan projek dengan sukarelawan, pengurusan dari segi hal ehwal pentadbiran, dan juga banyaklah belajar macam mana nak set up projek baru yang bukan di luar bidang jugalah. Waktu dalam volunteer dulu kita banyak dengan sukarelawan kan, dan kita banyak sangat buah fikiran kita bersama volunteer. Tapi bila dekat Yayasan Salam banyak belajar, Yayasan Salam banyak bagi peluang untuk saya macam mana nak build up diri sendiri tu lebih baik daripada waktu saya menjadi volunteer dulu. Peluang tu lebih, dan platform ruang tu lebih terbuka luas untuk melihat apa yang kita mampu lakukan untuk NGO di Yayasan Salam dan juga komuniti bersama dengan sukarelawan. Okay. Thanks Yus. Untuk maklumat semua jangan rasa yang kami ni sebenarnya mengangkat Yayasan Salam Malaysia. Tak, kami tak angkat pun. Yayasan Salam Malaysia ni boleh dikatakan adalah adalah NGO yang tidaklah sebesar mana nak bandingkan dengan yang lain-lain. Tapi hakikatnya dalam yang tidak sebesar mana tu pada kami besar maknanya. Ya, kepada sesiapa yang rasa kurang senang dengan pendedahan ini, saya bagi pihak kawan-kawan minta maaf lah ya kepada semua. Okey, now Yani ni memang selalu buat live dan tak ada masalah dengan live. Okey, jadi Yani. Okey, go. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Korang rindunya. Kalau setakat Alang dengan Yus tu aku tak rindu sangat. Tapi baru dapat tengok muka Faik, muka Mas, rasa macam reunion. Aduh, lama betul tak jumpa korang. Tahniah kepada tim. Dan kita ada seorang lagi kan sebenarnya yang jadi backstage yang bantu kita. Dia memang tak boleh masuk Saya tanya ni, Ita memang tak boleh masuk dalam view ni. Dia nak jadi belakang tabir. Oh, dia nak jadi belakang. Ya, boleh sebenarnya. Okay. Dia memilih untuk menjadi belakang tabir. Tak aci. Yang merealisasikan apa yang berlaku hari ini. Okey, tahniah untuk Ita. Tahniah untuk kawan-kawan. Betul, diorang ni kan sebelum ni macam tadi yang ni tanya satu soalan je dekat dalam WhatsApp tu. Orang ni apa cerita? Sekali aku tinggal beratus masuk. Kenapa? Okey, tahniahlah sebab TikTok bila dah petang tu tengok punya banyak mesej masuk dan korang sangat energi yang sangat luar biasa. So dan sangat memberi inspirasi. Yes, sangat energi yang sangat luar biasa dan energi korang tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu Yani untuk kekalkan energi yang tinggi. That's why tadi kalau korang tengok dalam
Facebook yang ni live petang tadi cerita tentang energi yang tinggi. Sebenarnya dalam energi yang tinggi ni dia perlu salah satu bendanya adalah circle kita lah. Circle kita ni penting. Kalau circle kita ni adalah circle yang sangat memberi positif dan orang yang positif, dia akan jadi positif. Okay? So tak payah takut-takut dah kan nak live lepas ni kan. Lepas ni mungkin boleh live seorang-seorang lah. Korang tekan je butang live tu. Tekan je. Tak payah risau. Tekan je butang live tu. Sebab Sifu yang ni cakap tekan je. Lepas korang tekan, lebih baik korang tekan daripada korang tak tekan langsung. Dia macam tu. Okay. So saya rasa macam nak kenalkan diri ke? Bawah tu ada nama kan. Okay, nama saya Nurli Aziani binti Azmi. Okay, boleh panggil Yani lah. Dan Yani sekarang ni memang sedang bekerja. Bekerja kerajaan lah. Dan buat part time jugalah, part time online business lah. Okay, online business. So kalau siapa nak tahu online business apa, korang boleh tengok lah dalam Facebook Yani. So macam mana Yani mula dengan Yayasan Salam? Kalau cerita ni macam malu kan. Tapi cerita je lah sikit. Alah gelap. Okay, masa yang ni start dengan Yayasan Salam masa tu 2003. Masa tu dekat UiTM. Lama kan? Kau tak tahu rupanya. Rasa 10 kali dah aku cerita. Okay, masa tu 2003. Masa tu baru habis first degree dekat UiTM. So masa tu Yayasan Salam dia kan banyak tour dekat dalam universiti masa tu. So masa tu yang ni pergi kemah kerja dia lah dalam rasa 5 hari kot masa tu. Dan yang ni jumpa lah Alang dan yang ni jumpa Abang Nal. Masa tu Abang Nal ada dah kan? Abang Nal rasa Abang Nal. So masa tu yang ni pun follow, yang ni pergi seorang-seorang dia ada points bila saya cakap seorang-seorang tu. Ni pergi seorang, tak ada kawan masa tu, tak kenapa gilanya pergi. Kan, kalau tidak selalu nak buat semua benda, semua nak kena ada teman. Tapi masa tu rasa macam nak tergerak hati nak pergi sendiri. Okay, so saya pun pergi. Pergi. Macam best pula. Hari pertama tu macam takut-takut sebab Alang dia suka buat siswa kenal dia memang sangat beza sikit lah kan. Siswa kenal dia, korang memang kena ingat nama lah. Kalau korang tak ingat nama, mati lah korang kan masa tu. Dah lah ramai kan, macam aku nak ingat semua nama ni kan. Rasa macam panik juga masa tu. Lepas tu masa tu rasa macam menyesalnya aku pergi kan. Dah lah seorang. Okay, tapi alhamdulillah saya berjaya menghabiskan 5 hari tu kan. Dan memang rasa masa tu rasa macam sangat seronok. Rasa macam satu benda yang baru lah. Satu benda yang baru dalam diri saya yang saya tak pernah buat. Dan saya rasa macam seronok. Benda tu seronok. Okay, so habis dah habis belajar semua. Kita pun kerja. Kerja terus lupa Yayasan Salam. Dan kembali ke panggilan. Itu namanya saat-saat lupa diri. Okay. Itu namanya saat-saat lupa diri. So saya lupa sekejap Yayasan Salam. Saya bukan lupa sekejap lah sebenarnya. Saya lupa 7 tahun. Lama. Saya lupa 7 tahun. So memang sebenarnya sangat lama lah. Kan. Sampai satu tahap kenapa saya cari balik Yayasan Salam. Apabila saya rasa dalam life saya tidak ada keseimbangan. Macam mana nak cakap dalam life saya tu saya rasa macam ada something yang tak cukup. Ada something yang tak cukup dalam life saya. Saya kena cari something. Saya kena cari something tu apa. Saya ada kerja yang bagus, saya ada kerja yang tetap tau masa tu. Kerja yang tetap, kerja yang bagus, gaji yang okey, alhamdulillah masa tu. So saya rasa macam saya ada ibu bapa yang baik, saya ada ibu yang keluarga yang okey, tapi saya ada macam rasa missing dekat situ kan. So saya tak tahu apa benda yang saya missing. So tiba-tiba datanglah ilham selepas 7 tahun tu, dia macam Yayasan Salam macam tu. Macam Yayasan Salam. Macam ada bisikan kan. So saya Google tau. Saya Google cari Yayasan Salam ni. Saya Google. Macam mana aku nak contact Yayasan Salam ni? Saya Google. Lepas tu saya jumpa, saya call dan diorang offer masa tu ada
bukan kursus, ada macam program lah. So saya start pergi program masa tu. Saya dah start pergi program dan saya sebenarnya tak pergi pun induksi. Alan jangan marah tau. Tak pergi induksi kan. Lalu salah di Okey, tapi kemah kerja okey. 5 hari tu. 5 hari tu Kemah kerja okey. Repeat. Hello, dengar tak? Repeat balik. Dengar. Repeat banyak nak repeat yang masa tu. Okay, so Tak, Repeat apa induksi induksi? Pak kata. Repeat induksi induksi. kan? Alamak, budak ni kat datang. Hello semua. Hai Dia. Muka nampak tak senonoknya. Okey, dah pergi makan. Dia nak makan. Dah pergi makan. Hai. Okey. So, lepas daripada tu dan start daripada tu, alhamdulillah sehingga sekarang, itu tahun 2010. Alhamdulillah hingga sekarang saya masih dengan Yayasan Salam. Saya volunteer Yayasan Salam separuh masa. Saya tidaklah orang kata apa, tak adalah aktif bergerilya sangat, tapi bagi saya konsisten itu penting. Konsisten itu penting. Buat sikit pun tak apa, janji you konsisten. You kena konsisten lah buat sesuatu benda. So kalau saya rasa benda itu adalah penting untuk saya, so saya buat benda tu. So saya memang sebab saya rasa Yayasan Salam ni selain daripada apa yang kawan-kawan cakap tadi, sebenarnya bukan Yayasan Salam. Yayasan Salam tu just one organisation. Tapi apa yang diperjuangkan dalam Yayasan Salam itu yang sebenarnya membentuk diri kita. So bagi saya apa yang Salam buat, apa yang volunteer buat, itu kena buat oleh semua orang. Sebab itu adalah balance dalam hidup you. You ada semua benda, you ada semua apa benda you ada dalam dunia ni pun, tapi kalau you tak buat baik dengan orang, you akan dapat zero pun, you tak ada apa-apa pun, tak ada makna. You ada duit yang banyak tapi you tak buat baik dengan orang pun tak guna. Kalau you tak ada duit yang banyak tapi Tuhan bagi you tenaga yang bagus, tenaga yang banyak tapi you tak buat baik dengan orang dengan guna tenaga you pun, takkan mengubah apa-apa lah. You macam tak balance lah hidup you. Saya rasa itu je kot perkongsian saya memandangkan budak ni. Aduh, dia tendang habis ni. Saya pas dekat Alam. Malam tu. Okey. Saya pas. Okey Yani, itu Yani. Dan memang Yani muncul selepas 7 tahun. Dan kemunculan dia selepas 7 tahun tu, dan dia tak berhenti sehingga sekarang. So memang bagi pihak Salam memang itu satu pencapaian yang sangat bagus lah, sangat bagus as a volunteers. Bukan nak cakap member-member lain tak bagus tau yang dah stop macam Faid ke, macam Mas ke kan. Tak. Kena buat declaration, okey nanti terasa. Sebab hakikatnya terus mereka keluar telah bermain di medan kerja sukarela di medan yang lain. Dia cuma bermain di tempat yang lain dengan membawa pengalaman, dengan membawa pengetahuan yang diperolehi daripada kerja sukarela yang dilakukan bersama kawan-kawan di Salam. Sebenarnya tidak ada masalah pun untuk kita bergerak dengan mana-mana chapter, mana-mana part. Jangan usik. Tak ada masalah pun. Tengok itu. Yang penting kita cuba kekal untuk berbuat baik. Itu saja. Ya? Okey. Sudah habis satu pusingan yang pertama. Mari kita bertemu semula dengan Al-Faid, Puan Faid. Untuk tak apa takut ya. Sorry lagi. Sorry last tentang apa yang boleh kita share tentang konsep inspire yang kita bawa ni. Ataupun apa-apa je lah yang Faid rasa macam okey untuk share. Okey Faid. Okey lah. Dengan saya lang sebab inspire ni macam benda yang related dengan saya sekarang ni, yang saya tengah buat. Maksud sekarang ni firstly yang saya punya target macam saya cakap lah, memang saya stop dari segi kerja sukarela yang on field Yayasan Salam lah. Tapi dalam masa sama saya ada buat group
grup yang berkaitan dengan untuk meramaikan profesional kat Malaysia ni. Maksudnya dalam bidang saya lah. Maksudnya saya buat benda tu, saya share, saya meletakkan diri saya sebagai macam some sort like macam ikon jugalah. Maksudnya kalau orang saya boleh buat, orang lain pun boleh buat. Macam tu. So maksudnya perkataan inspire yang diletakkan dalam kita punya ni macam benda tu memang dekat lah kat saya, sebab saya akan inspire semua orang ikut macam apa saya buat. Maksudnya benda yang baik lah, yang jahat tu tak saya ikut. Kan? Kalau yang macam contoh, macam saya tadi lah, sekarang ni memang saya ada group untuk inspire orang-orang yang ada keliling saya ni, yang dalam bidang saya ni, ada apa yang saya ada. Maksudnya dari segi kata professional engineer tu lah, dari situ. Sebab saya ingat dulu masa saya habis je, saya dapat ni pun sebenarnya saya ceritalah alhamdulillah sebab benda ni saya dapat yang ni sebab saya join volunteer. Memang saya tak ada masa tu. Benda tu saya tak sangka-sangka, mungkin masa saya balik daripada misi, saya sebelum pergi misi tu interview dulu, balik pada misi terus lulus. Macam tu. So saya rasa macam kerja sukarela ni jadi macam satu sebab untuk saya capai sesuatu. Itu sebabnya, dan sekarang ni pun saya buat benda yang sama, buat benda sukarela jadi sebab untuk saya capai sesuatu. Maksudnya orang kata, nak kata, boleh ke kata benda tu macam tak ikhlas? Nah. Buat sesuatu untuk dapat sesuatu. Kan? Buat sesuatu yang baik tapi untuk dapatkan sesuatu. Buat sesuatu yang baik untuk Allah memudahkan. Okey lah, perkataan mudahkan lah maksudnya. Tapi dalam saya direct lah, saya tak kerti nak cakap nak bahasa puitis ni. Maksudnya saya buat baik sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Macam tu lah. Maksudnya macam saya kata, okey aku buat kerja sukarela ni, aku ni buat. Hopefully aku boleh dapat title macam tu. Hopefully aku master, aku lulus. Macam tu. Tapi memang Allah mudahkan. Masa tu memang segala-galanya lah. Lepas tu saya ingat masa saya sambung belajar, memang saya agak struggle sikit lah sebab dengan my mum yang ada kat hospital kan, everything nak kena jaga, memang tak sempat nak baca apa. Tapi alhamdulillah, lepas kan. Orang tak baca buku, tapi masuk exam, masa tu tak apalah, tangguh SEM lah apa kan. Tapi memang lepas kan. Itu macam, itu sebabnya sekarang ni saya buat benda tu dan saya jadikan saya ni pula, saya terbalikkan, saya jadikan kau buat macam aku buat ni, InsyaAllah boleh. Tapi kau kena sharing sesuatu. Macam saya cakap lah, nak satu, kau kena buat sesuatu. Tu saya takut benda tu tak jadi macam ikhlas kan. Tapi pada saya, setakat ni, saya buat baik untuk Allah mudahkan, macam Alan cakap tadi, untuk saya dapatkan lah apa yang saya nak lah. Sebab dalam hidup ni, saya tak pernah rasa macam bila saya macam contoh lah, hilang satu kerja, saya dapat kerja terus. Saya tak pernah ada satu gap yang kata saya terduduk lama sangat menganggur, tak ada kan. Masa tu macam contoh ada first kerja habis belajar tu memang kerja tu bagus, tapi saya pindah, lepas tu saya pindah dengan UPSI ni lah saya agak lama sikit. Tapi bila tu tak pernah terputus lah. Satu lagi rezeki dia memang alhamdulillah lah sampai sekarang rezeki tu sentiasa ada lah. Tak banyak tapi cukup lah, cukup untuk ni. Tapi macam dulu memang saya nampak ketara sebab tak tahulah, sebab dulu saya mengharapkan doa mak untuk mengiring semua kerjaan, tapi sebenarnya tu tak ada. So sekarang saya gunakan doa kawan-kawan yang ada keliling tu untuk doakan saya supaya saya lebih dapat memberi manfaat lah. So memang apa yang saya buat sekarang ni memang relate dengan perkataan inspire yang kita tengah lakukan ni lah. Maksudnya saya meletakkan diri saya sebagai macam ikon untuk orang ikut. Macam tu lah maksudnya. Kalau saya ada macam ni, kau buat macam ni. Saya selalu paksakan kawan saya ada atau budak-budak office, buatlah macam ni, buat macam ni, buat macam ni. At least something. Ada satu kawan tu, dia tak ada apa-apa sijil maksudnya dia pada dulu kerja. Sampai satu tahap saya assist dia. Sekarang ni dia ada sijil profesional. Maksudnya dia dulu nothing. Dia tak ada background belajar SPM apa, tak bagus, tapi dengan ada pengalaman dia, kita compile dia punya apa-apa berkaitan dengan kemudian kita compilekan, kita buat portfolio dia apa semua. Lepas tu dia telah dianugerah sebagai kata profesional macam saya juga. Tapi saya rasa macam it's good lah pada saya. Pada saya macam saya dapat membantukan dia keluar. At least at the umur dia nak masuk 50-an tu,
kawan saya tu umur 50 kan. Dia dapat that title tu. Kat situ saya rasa macam wah, bila dia dapat tu saya rasa puas lah kat situ. Sama macam buat kerja sekolah, tapi memang kerja sekolah yang macam dengan Yayasan Salam tu memang saya dah totally stop, tapi saya buat benda yang saya boleh dekat dengan saya lah sekarang ni. Yang tu. Itulah lah. Okay, Faik. Betul lah cakap Faik kan. Kita buat sesuatu, dia kalau macam kita buat baik, balas baik lah. Kita buat baik, balas baik lah. Yang penting niat tu kita dibalas adalah baik. Yang ni kita memang kita nak tu, tapi kita buat baik dulu. Boleh ke? Okay, tak apa. Dia macam nak mengurat lah. Aku nak apa ni. Okay. Buat baik. Okay. Alhamdulillah dapat. Harap Syam dengar statement tu lah kan. Oh, selama ni rupanya kau buat baik dengan aku, rupanya kau nak aku. Kan, macam tu kan. Tapi tak apa, hakikatnya Faik padalang lah dan pada kawan-kawan, terutama dalam group Inspire ni kan. Memang kami kenal Faik seorang yang memang mempunyai komitmen kerja yang sangat tinggi lah. Contohlah macam masa kami buat buku yang Alan tunjuk tadi kan. Sekali lagi Alan nak tunjuk, ini setebal ini. Okay. Pernah cerita kami dah berkumpul dekat Salam, dah start buat buku, Faik tak sampai lagi, tapi Faik sampai lambat sebab Faik daripada Tanjung Malim. Dan kita orang dah stop dalam round pukul 1 pagi. Tapi di bilik bawah yang Faik tengah duduk tu, dia tak balik rumah dia. Dia buat kerja tu, kami terjaga dalam pukul 5 pagi, dia still lagi menaik artikel. Dia still lagi menaik modul dalam buku itu. Jadi memang itu adalah kekuatan Faik lah. Maksudnya Faik ni dia, kalau dia kata dia nak, dia memang akan dapat. Dia nak, dia akan pasti dapat. So, tapi padalan juga bagus kalau Faik kalau buat sesuatu yang bagus dan Faik aim untuk dapat sesuatu yang bagus. Tapi bagus juga kalau kita berserta dengan niat yang kita buat bagus ni sebab Allah suka kita buat benda bagus. Kan? Kan. Okay. Betul. Okay, Faik. Good. Tapi actually memang Faik memang bagus. Okay, Mas. Ini dia. Orang kuat. Apa nama masjid yang Mas jadi jawatan kuasa tu, Mas? Tak payahlah. Okay. Satu perkara lagi tentang Mas ni, dia menjadi jawatan kuasa masjid. Dia kata kalau dulu dia rasa dia adalah orang yang antara orang yang muda dekat Salam. Betul. Disertai oleh orang muda dan ramai orang tua. Tapi dia adalah orang tua di Salam. Sebab ramai orang muda yang masuk menjadi volunteer Salam. Tapi bila di masjid, dia rasa dia lah yang paling muda. Sebab kat sana ramai orang pencen. Tapi itu bagus untuk Mas. Sebab terus terlibat dalam kerja-kerja yang macam ni. Dan sangat-sangat bermanfaat lah. Dan sangat disukai lah. Oleh orang tua tu kan, Mas kan? Begitulah. Mas. Boleh Mas, go. Okay. Nak kait dengan inspired dah, Alang. Ya, betul. Actually itulah macam saya pun tak adalah nak spesifik sangat bercerita ialah penceritaan berkait dengan apa yang mendekatkan saya dengan tim dan apa kaitan Inspired ni dengan my life lah. Macam dalam hidup saya ni, tadi kan saya cakap saya bermula pada tahun 2007. Memang bermulanya saya pada tahun 2007 tu, boleh katakan penglibatan saya di Yayasan Salam Malaysia sehingga pada tahun 2011 sangat aktif. Maknanya daripada seorang follower sehinggalah alhamdulillah saya dilatih untuk menjadi jugalah salah seorang daripada pemimpin sukarelawan pemimpin okey, sukarelawan pemimpin bersama dengan Faik, dengan Yani, apa semua kan. So tapi lepas tu pada tahun 2000 berapa dalam tahun 2013 bermula 2013 kot saya start dah mula tak aktif disebabkan komitmen masa tu dengan komitmen kerja dan yalah orang kata peralihan
diri kita ke arah lebih kepada kerjaya dan lebih kepada arah family lah. Bukan bermaksud, okay kat sini tadi Alang ada tanyakan dah berkeluarga ke tak, dalam konteks ni ya masih lagi bertitle cik, tapi saya disebabkan peningkatan usia kan, saya sama juga macam Faid, lebih kepada pada waktu Umur berapa umur? lah, pada waktu lebih kepada jagaan pada parent, ke arah parent, sehinggalah pada tahun bila ayah saya meninggal 2016 saya fokus orang kata untuk menjaga ayah dan akhirnya itulah, tak tahu nak cerita macam mana Alang sebenarnya, cuma nak katanya apa yang saya dapat, apa nak kaitkan inspired ni dengan diri saya, saya tak adalah spesifik siapa yang saya rasa inspired. Even myself pun saya keep learning sebab kita tak ada pilihan dalam hidup ni. Sebab kita akan sentiasa up and down menghadapi pelbagai dugaan, cabaran dalam hidup. So saya selalu berpegang pada kata-kata yang you yang sendiri kena inspire yourself. You yang sendiri kena bangun. Cuma apa yang saya dapat daripada bila bersama dengan kawan-kawan di Yayasan Salam Malaysia ni, dia sentiasa membentuk diri kita macam yang ni cakap juga tadi, kita ada circle-circle yang positif. Walaupun kita lama tak muncul tapi kita sentiasa berada dalam loop-loop yang orang kata energi yang positif. Jadi menyebabkan kita kekal momentum untuk menjadi seorang yang positif, momentum untuk menjadikan kita seorang yang baik, orang kata kekal lah untuk diri. Apa nak cakap Alang? Saya pun tak ada macam spesifik. Betul lah tu macam tu, betul lah. Betul, saya betul, pegang betul. pada Inspire sebab ourselves bagi before saya inspire others. saya tak ada spesifik motto pun. Cuma bagi saya be kind to other people around you. So di situlah sebab itu kenapa kalau kita tengok, kita pelik kan, kita tengok why people boleh committed dengan kerja-kerja sukarela ni, sedangkan kita tahu bila nama je kerja sukarela ni kita tak dibayar pun. Tapi kita boleh committed dari sudut masa, committed dari sudut effort, committed dari sudut kewangan, because kita rasa dalam hidup ni tak semestinya dalam hidup ni macam mana dalam hidup ni bukan duit tu tak penting, tapi ada benda lain. Contoh macam saya cakap tadi, be kind to other people around you pun membuatkan kita rasa hidup kita semakin dari semasa ke semasa semakin inspired lah. So maybe motto tu jugalah kot yang saya rasa memang dekat dengan apa yang Alang bawa lah. Itu je lah kot Alang. Okay Mas. Betul lah macam mana yang Mas cakap kan. Sebenarnya dalam hidup ni kita tak ada pilihan pun. Dalam hidup ni kita tak ada pilihan. Kita perlu teruskan hidup. Kalau orang sekeliling kita tak betul, kita kena jadi betul. Kalau orang sekeliling kita betul, kita follow apa yang betul. Yang penting kita buat yang betul-betul. Kan? Okay. Now, Yus. Okay, Yus. Bercakap berkaitan dengan buat baik kan, kerja sukarela. Baru-baru ni saya ada post satu perkara, saya ada post satu quote saya ada post satu quote di mana dia dekat tu saya tulis buat baik, beri baik, dapat baik. Benda-benda ni semuanya sinonim dengan perkara-perkara yang datang dekat sekeliling kita. Perkara-perkara sama ada orang yang bagi, sama ada kita yang bagi pada orang ataupun kita yang buat pada orang. Dan benda itu juga adalah perkara yang bila kita dapat baik ataupun dapat sesuatu daripada apa yang kita lakukan tu, dia reflect balik semula pada diri kita. Dekat sini saya belajar dan saya faham bahawasanya kita ni selagi hayat di kandung badan ni, buat baik tu dia tak boleh terlepas daripada diri kita ni. Setiap hari kena buat baik, setiap hari kena berfikiran baik, setiap hari kena cakap benda-benda yang baik, setiap hari kena
buat orang gembira, supaya kita juga mengandaikan ataupun kita juga berharap sebenarnya kita pun akan dapat baik terhadap apa yang kita dah buat dekat online. Bukan nak kata dekat sini kita ni mengharapkan balasan, tetapi siapa tak nak dapat perkara yang baik dalam hidup kan? Siapa yang tak nak dikelilingi dalam perkara yang positif dalam hidup ni? Cumanya bila kita start buat baik, bila kita start bagi baik pada orang lain, kita mula menanamkan satu sifat ataupun perkara yang positif dalam diri kita. Benda tu tertanam dalam diri kita supaya bila kita ada ataupun kita nampak kita jalani satu dugaan hidup yang mencabar ni, kita rasa dengan terbinanya positive mindset, dengan terbinanya energi yang baik dalam diri kita ni yang kita dapat mungkin daripada sekeliling tu, ia akan memudahkan kita punya urusan tu tadi. Saya rasa itu adalah reflect kepada apa saja perkara-perkara yang baik yang kita cakap, kita fikir, kita bagi, supaya kita mengharapkan kita juga akan dapatlah benda-benda yang baik, benda-benda yang positif daripada orang sekeliling tu. Macam tu. Okay, Yus. Betul apa yang cakap, apa yang Yus cakap. Alang. Yep. Alang. Cik Aniza Ramli tu dia ada komen. Dia kata apa motivasi kita ada soalan untuk teruskan perjuangan apabila menghadapi cabaran. Alang jawab Alang. Okay. Itu ada soalan itu orang ketiga. Siapa yang nak jawab tu? Alang. Itu round ketiga. Kita akan jawab, kita jawab. Okey, Aniza ada tulis apa motivasi orang yang hebat ni teruskan perjuangan apabila menghadapi cabaran. Okey, sekarang ni macam Yani adalah orang yang last. Mungkin Yani boleh bagi komen sikit tentang apa yang Aniza cakap tu. Mungkin tapi kalau ada gang yang lain yang rasa boleh bagi input pada Aniza, kita boleh share. Dan rasanya soalan Aniza ni adalah soalan yang turut juga mungkin juga dirasai oleh semua orang. Kan? Apa motivasi / tips untuk teruskan perjuangan? Ya, betul. Apabila menghadapi cabaran. Okey? Yani boleh jawab soalan tersebut. Jadi dia senyum masa dia macam dia rasa gembira dengan soalan sebegitu. Tapi ingat Faid, Mas dengan Yus boleh bagi satu tips berkaitan dengan perkara tersebut. Mari kita raikan Aniza. Selepas Kak Yani. Okey, mari. Yang lama, yang sangat konsisten, yang sangat hebat. Yang pernah kita jumpa di muka bumi ini. Over. Okey Aniza, ya. Ini Kak Yani jawab dulu. Tapi ini adalah ini hakikatnya. Aniza pun sama, dia tak dapat dia tidak aktif lagi dengan Salam disebabkan kerana kekangan kerja yang memang kita maklum lah, memang kita sangat maklum. Okey Yani ready dengan jawapan tersebut? Okey, terima kasih Alang. Memang Yani rasa nak jawab pun soalan tu. Okey, kena katakan. Rasa rindu pula dekat engkau Niza. Okey macam ni, Yani macam ni untuk relate macam Alang kata tadi, sebab Yani agak macam dia buat tadi. Yani faham tadi relate dengan inspirasi kan. So Yani rasa macam setiap orang ni dijadikan sebenarnya peluang kita semua sama. Kita tak ada beza pun peluang kita. Peluang kita dijadikan semua sama. Tuhan jadikan kita semua peluang diberi sama. Kalau kita diberi masa, semua orang diberi 24 hours dalam masa satu hari. Semua sama. Yang membezakan adalah kekuatan mental kita. Sejauh mana kita nak fikir benda tu. Sejauh mana kita nak terima benda tu. Okey, dan semua orang boleh menjadi inspirasi kepada semua orang. Dia boleh jadi inspirasi kepada diri kita, dia boleh jadi inspirasi kepada anak kita. Anak kita pun boleh jadi inspirasi kepada kita kalau kita ada anak. Okey, kalau
semua orang boleh jadi inspirasi sebenarnya. Inspirasi tu tak ada batasan. You tengok satu benda, you akan jadi, kalau benda tu you rasa macam benda tu benda yang boleh membawa kepada positive vibe kepada you, benda tu adalah benda yang sangat memberi inspirasi, betul tak? Sebagai contoh yang ni pernah masa PKP dulu, PKP kan, kita start 18 hari bulan Mac yang lalu. So sangat banyak cabaran sebenarnya. Yang ni percaya dekat semua orang pun sangat banyak cabaran. Tapi apa-apa pun, orang yang survive dengan PKP ni sekarang ni adalah orang yang kuat dari segi emosi dan juga mental dia. Kalau dia tak kuat, dia akan, itu sebab kalau kita tengok masa PKP hari tu, kita tengok sangat macam nurses, doctors, dia orang sangat down dan dia orang perlukan support yang kuat untuk build up dia orang punya mental dan juga dia orang punya fizikal. Tetapi secara tidak langsung dia orang sebenarnya telah menjadi satu inspirasi kepada semua orang, betul tak? So untuk menjawab soalan Aniza tadi tu, apa motivasi atau tips, sebenarnya yang ni ada jawab pun dekat dalam live yang ni sebelum ni, yang petang tadi. Bagi yang ni, dalam hidup kita ni, kita memang akan diberi cabaran. Kita akan diberi benda tu setiap hari. Ada benda yang kita orang kata apa, kita rasa macam not smooth perjalanan tu, tetapi kadang-kadang benda tu diberi pada kita. Diberi mesti ada sebab dia kenapa diberi. Sebab dia nak diberi untuk bagikan kita satu pengajaran. Jadi apa yang bagi yang ni, kita kena kekal macam yang ni share tadi, pertama kita punya mindset lah. Mindset kita kena keep positif. Apa yang jadi kat kita, cabaran yang jadi kat kita, apa yang kita dapat pada ketika itu adalah kita kena fikir side positif kita. Kenapa? Kenapa benda tu jadi dengan kita? Kenapa? So bila macam tu, kita akan jadi macam aku kena selesaikan benda ni. Kalau kita dapat cabaran, kita dapat kesusahan, kita dapat sesuatu yang macam masalah, isu, kita kena selesaikan. Kita kena cari jalan selesai dia tu macam mana. Kita jangan keep on down. Macam siapa cakap tadi, Yus ke Mas cakap, dalam hidup kita memang akan ada down, up, down, up, down, up, down, up. Sebab kita ni manusia. Perasaan tu memang akan ada. Kita akan down, up, sekejap. Down, tapi janganlah biar diri kita tu sampai down, masuk ke laut dalam. Kan, buat apa kita nak biarkan, kalau kita biarkan dan terlalu mengikut kita punya emosi, benda tu akan jadi worse. Tapi benda tu normal untuk semua orang. So jangan risau kalau korang rasa macam down, benda tu normal lah, sebab kita manusia mesti akan ada down. Lebih-lebih lagi orang yang struggle setiap hari. Yang ni percaya pun, dalam geng-geng kita memang ramai yang struggle tapi tak cerita je how struggle you are. Kan, tapi kita cuba cari macam mana kita nak naikkan semangat kita balik, energi kita balik. Macam yang share tadi petang, energi tu penting. How you nak create energi yang high adalah yang pertama you punya mindset. Yang kedua adalah you punya circle. You kena cari circle yang positif. Jangan bila you dalam masalah, you pergi cari circle-circle. Contoh you marah pada seseorang atau orang tu membuatkan you down. And then you pula pergi cerita dekat orang yang macam, oh memanglah dia tu memang jahat. Dia tu memang teruk, memang teruk. Dia tak patut buat kau macam tu. Bila kau cari orang yang macam tu, kan, so you memang akan down lagi. Confirm you akan down. That's why dalam you punya kerja ke, dalam you punya environment kerja ke, atau dalam you punya environment business ke, atau dalam you punya environment kawan-kawan ke, carilah yang positif. Sebab pilihan itu ada di tangan kita. Pilihan itu adalah pilihan kita. Kalau kita nak memilih kawan-kawan macam tu, itu adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita nak pilih kawan yang circle yang positif, itu pilihan kita. So kita yang memilih. Kalau lagi satu, kita jangan, orang kata macam mana kita jangan rasa bukanlah sampai yang ni cakap kalau kita tak boleh kawan dengan orang tu. Macam tu, jangan kawan. Bukan. Tetapi kalau kita dalam situasi yang kita tengah down, kita carilah circle yang sangat bagus untuk bagi kita energi yang sangat bagus. Sebenarnya kalau korang tengok sekarang ni, korang nampak yang ni macam down tak sebenarnya? Sebenarnya yang ni memang sangat tengah down sekarang ni. Ini yang ni cerita pengalaman. Yang ni memang sangat down. Lebih-lebih lagi kerajaan umumkan PKPB. Memang sangat down sebenarnya. Tetapi sebab yang ni ada circle yang sangat positif, yang ni rasa, yang ni pilih circle yang betul. So
seka tu yang membantu kita untuk bangun. Bukan itu sajalah kan. Of course lah Tuhan tu ada lah sentiasa dengan kita. Itu another side yang kita tak nampak. Tapi ujian tu diturunkan kepada kita adalah untuk kita fight, untuk kita dapat sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita dapat benda tu, kalau kita dapat harungi cabaran tu, sebenarnya pernah tak dengar orang kata hujan tu diturunkan sebab nak timbulkan pelangi. Kenapa orang cakap macam tu? Sebab ujian tu ditimbulkan adalah untuk memberi kita something yang reward pada diri kita, ganjaran. Cuma kita tak tahu bila ataupun masa bila kita akan dapat, dan kita tak tahu apa. Itu sahaja. Yani rasa macam Yani harap Yani boleh dah menjawab lah soalan Niza. Yani just share apa yang Yani, pengalaman Yani sendirilah. Sebab Yani memang struggle sebenarnya dengan kerja, dengan bisnes. Gatal kan nak buat dua-dua. Itu namanya orang gatal nak buat dua benda. Tapi Yani suka nak cabar diri Yani, dan Yani sebenarnya suka benda yang Yani buat. Dan Yani sekarang ni bukannya buat dua, kira macam 3 lah kan, sebab volunteer pun buat juga. So macam gila lah kan. Siapa suruh kau cari penyakit? Itu pilihan kau yang pilih. So bila kau yang pilih, so kau kena terima benda tu. Kau kena terima dan kau kena cari jalan, urus masa kau dengan bagus supaya kau boleh dapat 3 benda yang kau suka ni. Kau suka pada kerja kau suka pada bisnes kau suka kepada volunteerism kau, so kau kena buat untuk kau dapat benda tu. Tapi down tu is normal, okay? Niza, down is normal. Semua orang akan down. Itu benda yang normal. Jangan rasa macam kalau aku down, apa sah tengok dia orang macam bercakap, bersemangat, berkobar-kobar kan? Kau ingat kita orang tak down. Kita orang pun down. Yang ni percaya, Alang pun pernah rasa down, Yus pun pernah rasa down, Ita pun pernah rasa down, Faik pun pernah rasa down, Mas pun pernah rasa down. Tak tahulah kalau diorang tak pernah rasa down kan. Tapi aku rasa semua orang pernah rasa benda tu. So benda tu raikan sahaja. Benda tu kita enjoy. Enjoy saja. Luahkan saja. Dan kita carilah circle yang bagus untuk kita share. Okay? Yang ni rasa yang ni buka lah kat kawan-kawan lain untuk jawab. Okay, itu saja. Okay. Okay. Yang ni dia memang kalau dia jawab, memang dia akan jawab dalam muka surat. Okay. Okay, tak apa. Apapun yang ni telah menjawab dengan baik untuk soalan Aniza. Alang pun yakin soalan Aniza bukanlah kembali kepada dirinya, tapi dia kembali kepada semua orang yang sedang menghadapi cabaran sekarang ni. Okey, mungkin satu kataan daripada Faik untuk sesiapa saja yang menonton kita ini berkaitan dengan apa tips apabila kita terbukti menghadapi cabaran. Abu Hassan, Abu Ihsan, soalan khas untuk Kak Lang. Apa 3 nasihat tentang kehidupan yang Kak Lang boleh bagi berdasarkan pengalaman Kak Lang sebagai anak, kakak, pekerja sukarelawan? Boleh share? Lama lagi kita ni. Okey. Run! Dia tuju khas untuk Kak Lang. Abu Ihsan. Tu memang tuju Alang ke tu? Alang je yang kena jawab tu. Abu Ihsan. Okay. Tadi Alang tanya Faik kan? Terima kasih dengan soalan. Tapi Alang rasa actually Alang rasa untuk soalan Aniza dan juga untuk tips yang akan kawan-kawan share, kita boleh kemukakan sekarang. Sebab Alang nak memblend soalan daripada Abu Ihsan ni ya. Okey, baik. Satu. Okay. Memanglah macam apa yang ni cakap, setiap orang akan ada down. Ada up dengan down dia. So dulu bila saya down, saya ada mak. Kat situ tempat saya lah. Bila dah ada kat situ, memang itulah kekuatan je. Tapi bila dah tak ada, kita kencit kekuatan baru. So kekuatan baru saya adalah family saya sekarang ni lah. Maksudnya saya kena bukan kata spend masa dengan diorang. Kadang-kadang macam contohlah, masa saya tengah station dengan banyak kerja, dengan load kerja banyak, apa everything ataupun dengan masalah ni, kadang-kadang bila balik tu,
Kan, kita memang letak macam stress dalam perjalanan sebab saya travel by public transport. Bila saya stress ataupun benda, bila balik tu saya mengharapkan balik buka je pintu grill tu kan, buka je pintu, anak-anak sambut. This is something yang menyebabkan saya boleh up balik saya punya mood. Maksudnya kalau kita tengah down bila tengok muka dia orang, okey. Cukup. Tu sebabnya setiap hari saya travel. Maksudnya orang cakap kau ni gila apa. Travel daripada Tanjung Malim ke ni. Dah lah tak kerja. Apa maksudnya wife tak kerja, boleh lah buat pindah Tanjung Malim kan? Kenapa nak perlu travel dia jauh? Saya ada sebab tertentu lah kenapa saya duduk kat KL ni. Tapi memang saya perlu travel dan saya perlu balik. Maksudnya saya balik hari-hari walaupun saya habis meeting lewat malam ataupun saya ada perjumpaan atau meeting di luar lewat malam, saya akan tetap balik kan. Kat situ kekuatannya lah, maksudnya bila kata saya pindahkan saya punya untuk up tu pada anak-anak lah. Tapi kadang-kadang benda-benda macam ni kita perlu ada masa untuk orang cakap kita bersendiri lah, kita duduk, relax kan. So saya tak pastilah pada saya kalau untuk saya sebagai yang lelaki ni, pada saya lelaki ni mudah dia nak luahkan stres dia. Saya tak pasti perempuan macam mana. Maksudnya kalau lelaki ni kalau dia nak stres, nak luahkan dia punya stres tu dia boleh tunjukkan, dia boleh show kan. Tapi yang kalau untuk yang perempuan saya tak pasti macam ni kan. Saya tak pasti macam mana nak ni kan. Sebab kadang-kadang benda-benda ni kadang kita kena, orang cakap yang klisenya kembali pada Tuhan lah yang klisenya. Maksudnya ayat-ayat sebabnya yang itu yang biasanya. Tapi benda-benda macam tu kita buat sebagai amalan kita. Lepas tu yang lain tu macam sebenarnya kan kalau perjalanan kalau ikutkan salah satu saya boleh release saya punya apa-apa stres ataupun saya down. Perjalanan saya daripada Tanjung Malim pergi ke KL dengan by public transport, saya akan melihat semua kerenah-kerenah orang. Kerenah orang naik komuter, kerenah orang berjalan, kerenah orang apa kita tengok. Bila saya melihat kerenah orang, so saya dapat tengok rupanya ada orang lagi teruk daripada aku. Rupanya ada orang yang lebih tak bernasib baik daripada aku. So kenapa aku nak down? Sepanjang perjalanan tu, saya ada sejam setengah tu, sebelum sampai ke rumah saya dah fikir dah itu saya tengok orang. Kalau saya bawa kereta, saya tak nampak orang dalam kereta tu buat apa. Bila saya naik komuter, saya tengok perhatikan. Saya tengok orang dalam MRT, saya tengok orang berjalan kaki dia pakai Central. Kat situ saya nampak gelagat orang. So bila saya tengok, saya tak carilah gelagat orang yang kaya raya ataupun skamer-skamer kat luar, tak ada, saya tak jumpa. Kat Central kan dia orang tak ada kat situ. So saya nampaklah orang kat situ orang-orang yang lebih kurang saya, dan ada juga yang lebih rendah. Macam contohlah kat Central tu ada je pakcik yang jual coklat kat tepi tu. Saya selalu tengok dia. Dia jual kat situ. Saya kata dia dengan kursi roda pun dia boleh berniaga kat situ kan. Kita kata aku ni mesti baik lah, ada kerja, position pun okey kan. So ada benda-benda yang lain kita buat. So saya rasa kenapa saya nak perlu down. Bila saya down saya akan tengok kat situ. Saya melihat kat situ je lah, saya tak ada benda lain lah yang benda yang kata kata saya inspire pada orang-orang lain. Macam contoh tokoh-tokoh lain tak. Saya melihat orang yang ada kat kiri saya tu sebagai tu. Sebab saya pernah dengar sebelah Kamsah kata orang di keliling kita ni adalah aset kita. Warimah dia adalah pencuri kasut kita ataupun pencuri kita punya barang, dia adalah aset kita. Sebab bila dia curi barang kita atau curi kasut kita, itu sebabnya untuk kita beli kasut baru. Itu je lah. Daripada kasut lama dia dicuri, lepas tu kita dapat beli kasut baru. Itu aset kita. Tu pada saya lah. Saya tak ada benda yang bombastik lah untuk menghilangkan stres, tak ada. Tak adalah nak antuk kepala kat dinding, tak adalah. Dinding saya pun bersih belakang. Cuma satu je belakang ni. Ini saya punya chart. Ini chart, ini saya punya mission. Memang kat sini hari-hari saya duduk tengok. Setiap hari balik dia duduk kat meja ni, saya duduk perhati. Hari-hari ada kat sini. Dua-dua ni. Ni vision board. So memang hari-hari duk hadap. Masa tu saya tak ada masa lah untuk nak down terlampau lama. Bila saya tengok ni, rupanya aku tak boleh down, aku kena up. Kat sini terlampau banyak. Kalau tengok ni, kalau perasan ni, macam-macam ada kan. So kalau aku down lah lama, tak capai lah ni kan, kat sini kan. Pada umur 44 tahun, apa kena capai? Kat situ. Always yang ada kat situ. Itu je lah. Okay, baik. Kita bercerita tentang vision board kan. Sebenarnya vision board ni sebenarnya dia pada alang. Dia menggerakkan sesuatu yang di luar sedar kita lah.
ada tindakan kita dalam sedar, ada yang luar sedar kan. Dia menggerakkan itu. Macam iceberg yang macam kita belajar kan. Yang iceberg tu dia muncul sikit je. Yang sikit tu adalah yang sedar, yang kita sedar. Yang bawah tu yang banyak tu sebenarnya adalah giant yang luar sedar kita. Dan vision board tu yang menggerakkan itu dan mengingatkan kita, jentik kita sebab kita ni selalu lupa. Yalah kadang-kadang kalau cabaran banyak sangat sampai kita hilang fokus kan. Rasa macam nak mati kan. Hilang fokus, kita tak tahu nak buat apa, kita hilang semangat, kita hilang semua-semuanya, kita rasa kita tak ada apa-apa. Ya Allah, kenapa nak kau uji aku macam ni? Kan? Tapi bila kita tengok apa yang kita tulis, vision kita, kalau macam Dr. Azizan tu dia suruh kita buat 101 vision, 101 cita-cita. Contoh benda tu semua mengingatkan kita dah luar sedar. Kalau tiba-tiba kita down, kita tengok tak boleh jadi ni kalau aku buat macam ni. Macam Faid cakap tadi kan. Tak boleh jadi kalau aku duduk lama dalam keadaan murung. Kalau keadaan murung kita memang tak boleh jadi apa lah. Kita memang tak boleh nak bergerak ke mana-mana lah. Kita mati kat situ je lah kan. Tapi it's okay. Hakikatnya begitu. Kita kena tulis apa yang kita nak. Dan itu akan menggerakkan sesuatu yang giant yang ada dalam diri kita. Okay, Yus, mungkin Yus boleh share sikit? Okay. Kepada persoalan yang ditanya oleh Kak Aniza. Hai Kak Aniza, lamanya tak jumpa Kak Aniza. Hai Linda. Waalaikumsalam Kak Linda. Waalaikumsalam. Kak Linda, hai. Okay. Kepada persoalan Kak Aniza tadi, saya dapat rasakan untuk jawapan daripada saya, manusia ni memang tak lari daripada cabaran hidup dan cabaran itu akan mengajar kita menjadi lebih matang. Dan untuk kita ni menjadi lebih matang, kita kena macam duduk sekejap, tengok apa yang kita dah lakukan sehingga kita ni dapat cabaran tu terlalu besar. Mungkin kita perlu bermuhasabah diri kita ni supaya kita ni sedar yang sebenarnya antara cabaran yang datang dekat kita tu kemungkinannya berlaku atas diri kita sendiri punya tindakan yang kita ni tak sedar, yang kita dah pernah buat. Contohnya kalau kita rasa dalam satu masa ataupun apa yang kita nak buat, apa yang kita rasa tak best dalam hidup, cabaran, kawan apa tu benda-benda yang tak baik macam Kak Yani cerita tadi tu juga, kalau kita rasa macam benda tu satu impact yang negatif sangat pada diri kita, saya rasa kita perlu macam diam sejenak, kita kena bermuhasabah diri kita, lihat balik semula apa benda yang kita rasa kita patut reflect belakang untuk kita ambil yang negatif tu, kita positifkan balik semula diri kita. Sebab saya rasa apabila kita duduk sejenak, kita bermuhasabah, kita pause diri kita ni untuk kita ada daripada apa tindakan ataupun perasaan yang kita boleh kata melompat ni tadi kan. Kak Lang selalu cakap saya melompat. Sebab tu saya rasa macam kita kena pause diri kita ni supaya kita rasa kita boleh tengok apa yang kita perlu lakukan untuk kita perbaikilah diri kita sebenarnya. Saya rasa words yang lebih baik daripada saya rasa kita perlu bermuhasabahlah diri kita. Kita pause sekejap, kita ada perasaan sabar sekejap sebelum kita cari tindakan yang kita perlu buat untuk kita memperbetulkan balik semula diri kita ni terhadap, dan untuk kita betulkan cabaran yang datang tu. Sebab saya yakin apa saja cabaran yang datang kepada diri kita tu, kemungkinan ianya juga salah satu reflect terhadap apa tindakan yang kita pernah lakukan, yang kita mungkin sedar ke, kita tak sedar ke, ataupun mungkin kita sedar tapi kita buat tak sedar. Tapi saya rasa itu adalah salah satu tips. Bila kita bermuhasabah, kita dapat tengok balik apa benda yang sebenarnya kita dah buat ni
supaya kita rasa dulu kita tak buat bagus, mungkin kita kena ada satu cara ataupun jalan penyelesaian dalam hidup ni yang lebih baik untuk kita carry on ataupun kita move on, supaya cabaran tu dapat diatasi dengan sempurna lah. Mungkin tak sempurna tapi dia menghampiri kesempurnaan. Sebab kita pun manusia tak lari daripada masalah hidup, tak lari daripada kesilapan diri sendiri, dan saya rasa perkara-perkara sekeliling tu yang reflect itulah yang tadi yang akan membuatkan tindakan-tindakan luar sedar dan menyebabkan cabaran hidup kita ni menjadi lebih besar lah sebenarnya. Macam tu. Okay Yus, macam mana yang Yus sentuh tadi kan tentang pulse. Kalau kita tidak, lompatan kita tu tak terlalu tinggi lah kan. Pulse tu maksudnya kita bertenang seketika lah kan. Macam dalam satu paragraf lah. Satu paragraf kadang-kadang ada koma kan. Koma tu saya We have to pause. Kita nak tarik nafas. Kita tak letak, ada letak noktah dalam noktah by noktah mak noktah. Benda tu lebih kepada tenang lah. Macam dalam solat pun ada dah cukup oksigen kan. Apa dia? Gitu. Oksigen. tak cukup oksigen. Ya, tak suka oksigen. Itu Faid punya perkataan. Itu yang tercungak-cungak tu kan. Dia blank. Oksigen. Kalau dia tak dapat idea yang boleh menyambung idea dia yang sebelumnya, dia akan cakap tak cukup oksigen. Itu sebab kita kena pause. Sebab kita kena tenang. Kita tarik nafas yang cukup dan mengeluarkan nafas kembali, melepaskan kembali dengan lebih baik. Macam orang kata kalau kita nak tarik nafas, tarik 2 kali ikut hidung dan keluarkan dalam kiraan 8 kali daripada mulut. Itu yang Alan dengar kan. Kalau macam ada konsep yang dalam Islamnya ada yang menggunakan begini, Astaghfirullahalazim, masa ditarik tu Astaghfirullahalazim, masa dilepas tu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu nafas. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang alam baca. Kiraan itu dia lebih pada kiraan 2 saat, 6 saat, 8 saat macam tu. Tapi saya tarik dengan hidung dan keluar dengan mulut. Tenang. Itu adalah langkah-langkah antara tips yang bagus lah kan. Okay, mungkin Mas share. Okay, rasanya kawan-kawan banyak dah share tips kan. Actually orang yang tanya tu pun sebenarnya bukan calang-calang juga, orang yang hebat juga kan, Aniza. Okay, macam Faid cakap, kalau nak cakap klise ni macam-macam lah. Kalau ikutkan kita boleh tengok banyak buku-buku motivasi macam mana nak atasi cabaran tu. Tapi saya bercakap dari sudut apa yang saya melihat lah, perspektif saya toward on cabaran ataupun biasa kita kata ujian, dugaan dalam hidup ni. Bagi saya simple je, kita lihat ia sebagai satu opportunity, peluang. Okay, saya bagi analogi tu boleh ada pelbagai analogi, tapi dalam konteks contoh saya ambil diri saya sendirilah kan. Okey, pada tahun 2018 dalam pertengahan bulan 5 macam tu, saya ambil satu keputusan yang besar juga, resign daripada kerja tetap atas sebab menjaga ayah yang sedang sakit pada waktu itu. Dan boleh katakan selepas daripada selepas a few months after my dad pass away, lepas tu orang kata kalau ikutkan tekanan tu, kalau nak difikirkan perasaan pada ketika itu adalah rasa satu benda ujian yang sangat besar lah saya hadapi, sebab nak mula balik life ni zero. Nak mula balik perjalanan tu satu benda yang baru. Tapi macam saya cakap juga di awal tadi, kita tak boleh berterusan untuk fikirkan ia sebagai satu masalah. Saya melihat ini adalah satu peluang yang Allah bagi dekat kita, yang kita kena grab. Opportunity ini adalah sesuatu yang mungkin tanpa kita sedar sebenarnya adalah permintaan daripada diri kita sendiri.
mungkin selama ni kalau kita tak perasan, kita keep berdoa untuk ada berlaku perubahan dalam hidup kita, tapi kita tak tahu bagaimana caranya, bagaimana perkara itu akan berlaku. Jadi bila datangnya satu ujian tu, tapi kalau kita melihat dia sebagai satu peluang, maka kita akan dapat sesuatu. Dalam konteks ni, saya bersetuju juga macam Faik cakap tadi. Macam tadi Faik cakap bila dia dalam train, dia dapat melihat pelbagai manusia. Begitu juga bila saya ada peluang dalam tempoh 2 tahun ni, saya bekerja sendiri, bermula balik daripada bawah, dan saya explore sesuatu yang saya rasa kalaulah perkara ini tidak berlaku kepada saya, maka saya tidak dapat tengok di mana lagi kebolehan yang orang kata ataupun potensial dalam diri lah. At the same time kita akan bermuasabah dan kita akan nampak macam sebenarnya dalam hidup ni sebenarnya mungkin sebelum ni kita hanya dengan diri kita je, kita dengan kelompok kita yang sama je, tapi bila saya berpeluang berkecimpung dalam bidang ini, saya keluar berjumpa dengan masyarakat, rupanya pelbagai lagi orang kata cabaran dan kehidupan di luar, sehingga membuatkan dia mendidik kita menjadi seorang yang orang kata lebih menghargai kehidupan ni. Jadi apa yang saya nak kata kat sini adalah saya melihat cabaran tu memang tetap ada, tapi kita kena tune kepala kita kena cakap dekat dalam diri kita, this is opportunity, dan terpulang pada kita bagaimana tindakan yang harus kita ambil. Atau palinglah kalau kita rasa, kalau di pihak saya lah kan, kalau kita dah terlalu orang kata tak tahu nak cari jalan mana kita nak keluar daripada masalah atau ujian tersebut, kita just fikir macam ni je. Kita cakap dekat diri kita, sekarang ni umur kita dah berapa? Ada tak dalam perjalanan kita daripada usia kita, okeylah budak-budak mungkin tak fikir lagi, tapi daripada kita bermula boleh berfikir sehinggalah saat ini, ada tak kita tak hadapi cabaran dalam hidup? Tapi ada tak bila kita tanya balik soalan tu kat diri kita dan kita tanya, dan kenapa kita masih now kita dah ada di tahap ini pun? Bermaksud kalau kat sini kita tengok, ujian tu tetap akan datang dan pada masa yang sama dia tetap akan pergi. Dan masa pun akan terus berlalu dan berlalu. Cuma macam Faik cakap, Yus cakap, Yani cakap tadi, takkan kita nak bazirkan masa kita dengan terus orang kata mengeluh dan melihat ia satu masalah, melihat satu keburukan. Sebaliknya, again yang saya highlight kat sini adalah dia adalah satu peluang yang kita boleh guna pakai untuk membentuk diri kita. Itulah yang saya nampak, apa yang saya boleh nampak adalah cabaran itu kita turn up become sebagai opportunity lah, opportunity untuk kita perbaiki diri kita. Itu je lah Kak Alam. Okey Mas. Apa yang berlaku ada hikmahnya kan? Apa yang berlaku hikmahnya, buruk ke baik ke ada hikmahnya, dan hikmah tu sebenarnya dia akan kembali kepada diri kita kan. Cuma yang membezakan kita dengan orang-orang yang juga menghadapi masalah yang sama, sejauh mana kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku tu. Kalau kita ambil benda tu positif, maka akan ada dalam diri kita adalah sesuatu yang positif. Kalau kita ambil adalah sebagai negatif, yang tumbuh dalam kita tu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Okey, soalan daripada Abu Ihsan tadi soalan khas untuk Kak Alang, apa 3 nasihat tentang kehidupan yang Kak Alang boleh bagi berdasarkan pengalaman Kak Alang sebagai anak, kakak, pekerja, sukarelawan. Boleh share. Abu Ihsan, terus teranglah Kak Alang bukan seorang anak yang bagus, Kak Alang bukan seorang kakak yang bagus, Kak Alang bukan seorang pekerja yang bagus, dan bukan seorang sukarelawan yang bagus. Nak bagi nasihat ni kalau rasa macam segan lah, jauh nak bagi nasihat. Kalau as anak, kalau Kak Lang ni bagus, kena tanya mak ataupun ayah yang telah pergi 2016. Kalau kakak, kena tanya adik. Kalau pekerja, kena tanya bos. Kalau sukarelawan, kena tanya rakan-rakan sukarelawan yang lain. Adakah Kak Lang ni seorang yang bagus? Tapi Kak Lang rasa Kak Lang belum cukup bagus. Cuma ihsan kan pada Kak Lang lah kan. Meskipun Kak Lang tidak bagus dalam banyak perkara, tidak sempurna dalam banyak benda,
pada Kak Lang, hidup kita ni kena macam hidup kita ni kena bertenang lah. Hidup ni kena ada tenangnya. Sebab dengan tenang tu kita akan boleh berfikir dengan lebih baik. Kalau ada, contohnya kalau ada cabaran ke, kalau ada benda yang tak bagus datang ke, kalau ada benda-benda yang merosak jiwa kita ke, kalau kita bertenang, perkara tu, potensi perkara itu untuk mempengaruhi diri kita, untuk mengaruhi jiwa kita dan memberi kesan kepada peranan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang sukarelawan, potensi untuk dia masuk dan merasuk kita tu sangat sedikit kalau kita tenang. Kalau kita tenang. Jadi dalam apa-apa keadaan pun pada Kak Lang, untuk impact diri kita lebih bagus, kita kembali kepada tenang, kita kembali kepada berfikir, kita jangan cepat macam melompat, kan. Kadang-kadang kan benda ni macam klise juga kan, macam orang-orang benda poyo, kan, orang cakap poyo lah, kan, macam lah bagus sangat, kan, ada orang cakap macam tu kan. Tapi apa lagi yang kita nak katakan kan. Macamlah kau bagus sangat, kau tak lalui apa yang aku lalui, kan? Kau tak rasa apa yang aku rasa, cuma kau rasa. Dia ada soalan-soalan yang macam tu kan. Tapi pada Kak Lang Laisan, kita kena tenang. Dalam apa pun cabarannya. Kita kena, dalam pengalaman Kak Lang dalam buat kerja sukarela, dalam berhadapan dengan pelbagai situasi, orang yang kami lihat hebat, orang yang kami lihat hebat itu adalah orang yang sabar dalam hidup dia. Orang yang sabar dalam hidup dia. Sabar tu bukan bermakna kita duduk diam dan tak buat apa-apa tau. Sabar tu maksudnya kita duduk, kita berfikir, kita atasi, kan, kita bersandarkan kepada Allah, untuk Allah itu terus membantu mengiringi perjalanan hidup kita itu. Itu pada Kak Lang. Dan orang-orang yang Kak Lang lihat yang cukup sabar, yang cukup menghormati orang lain, yang cukup redha dengan kehidupan dia, yang cukup bersyukur, yang cukup bersangka baik, yang cukup berlapang dada, orang-orang ini walau peranan dia siapa, walau peranan dia itu anak, walau peranan dia itu adalah kakak, isteri ke, suami ke, ayah ke, emak ke, orang-orang ini dia dapat menghadapi kehidupan dia walau apa pun yang akan berlaku. InsyaAllah. Kan, itu yang dalam Al-Quran kan, Ihsan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Haniza kan. Dalam Al-Quran kan dia ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 103 yang maksud dia tu lebih kepada ya ayyuhallazina a'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan bersolatlah kamu. Dalam kehidupan ni kita kena sabar dan kita kena solat. Nak tak nak lah. Sama ada kita ni orang yang jenis culas solatnya, ataupun jenis kita ni kalau time cuti tiba-tiba bangun, kalau time kerja kita bangun boleh pukul 5.30, tiba cuti kita bangun pukul 6.45. Kan? Kadang-kadang kalau tak cakap Kak Lang adalah seorang yang dapat menunaikan solat dengan baik juga. Tidak. Manusia yang lemah. Tapi hakikatnya dalam kehidupan ni kita tak boleh lari daripada kembali kepada Allah. Sebab Allah yang jadikan kita. Allah yang tahu kita macam mana. Allah yang buat kita ni. Allah yang cipta kita ni. Allah tahu kita ni macam mana. Dan Allah tahu
apa sahaja yang Allah bagi sebenarnya kita mampu untuk atasinya tu. Itu Allah tahu. Itu Allah tahu kelebihannya. Sama ada kita nak atasi atau tidak. Sama ada kita nak duduk bungkam, diam, meratap, murung atau bangun atau membina diri kita, itu terpulang pada kita. Tapi hakikatnya Allah tahu dan Allah tetap bersama dengan orang yang sama. Itu dalam ayat tadi. Okey, ini ada soalan daripada Ihsan Allah harap dapat menjawab soalan Ihsan tadi Allah harap. Maaf juga kalau tak dapat menjawabnya dengan baik. Nak tanya lah macam mana nak rawat dinding seorang dalam kemurungan. Linda, dia begini. Linda, ni soalan daripada Linda. Linda, murung ni dia macam-macam stage. Murung ni dia macam-macam level. Ada murung yang setakat murung dan dia berjumpa dengan kita dan dia just berbual, kita tak payah cakap apa, kita mendengar sahaja, maka hilang kemurungannya. Ada begitu Linda. Kita hanya bagi telinga kita pada dia dan dia okey. Kalau orang putih cakap bagi bahu kan, bagi je bahu kita kat dia dan dia okey untuk menangis di bahu kita. Betul. Ada murung yang dia sebenarnya murung ni dia sebenarnya padalang murung ni sebenarnya apabila dia berlawan dengan kehendak dalam kita, kehendak dalaman kita. Perkara yang mencabar tu, perkara yang di luar tu, dia berlawan dengan perkara yang kat dalam diri kita. Dia berlawan. Bila berlawan tu menyebabkan dia murung sebab dia tak berjadi-jadi. Dia bertembung. Dia tak sama. Dia tak suit. Dia tak boleh nak share. Dalam satu hati ni tak boleh share. Apa cabaran yang berlaku tak boleh masuk dalam diri. Yang dalam diri tak boleh terima apa yang berlaku di luar. Jadi benda tu tak boleh nak share kat dalam. Dia lebih kepada penerimaan. Orang yang murung sebegini Linda, kalau dia murung dan dia jenis yang memang tak nak dengar pendapat orang. Ada jenis macam tu juga tau. Kan? Dia murung, bila kita cakap, beginilah, aku rasa kau ni. Aku tak tahu. Aku rasa baik engkau macam ni. Sudah, aku dah buat dah. Tapi sebenarnya dia tak buat pun. Kan? Dia sebenarnya benda tu sebenarnya apa yang kita perlu buat dengan orang begini. Okay, kita boleh mendengar. Okay, kita boleh bagi pandangan tentang pandangan kita. Kita juga boleh suggest untuk dia dapat pandangan daripada orang yang lebih sesuai dengan masalah dia. Contoh kaunselor ke, sekretari ke. Kita juga boleh doakan je lah dia. Dia kadang-kadang orang yang murung ni kadang-kadang akhir sekali kalau kita sendiri tak boleh kawal dia Linda, kita pula yang murung. Linda. Jadi kita kena Linda dalam hidup kita ni kita kena pandai meletakkan sesuatu keadaan itu. Kalau akhirnya benda tu efek kepada kita, padalang. Kalau kita boleh bersabar, teruskan bersabar. Kalau kita tak boleh terus bertenang, kita teruskan bertenang. Kalau kita boleh berterusan mendengar masalah dia, sila dengar. Tak ada masalah. Bagus perkara itu. Allah akan bagi ganjaran yang terbaik kepada orang yang beri manfaat kepada orang lain. Sebab itu adalah orang yang Allah cintai. Ya. Tetapi Linda kalau dah tak mampu, kalau rasa pilihan yang terbaik adalah berkata baik dengan dia dan cakap tak mampu dan jangan lupa doakan dia supaya dia akan berjumpa dengan jalan penyelesaiannya. Setiap apa yang berlaku akan ada penyelesaiannya insya-Allah. Kan rapat satu perkara yang macam mana yang kalau cakap tadi Linda kan memang kita tak boleh larilah daripada yang mencipta kita lah. Kan? Yang mencipta kita. Allah itu ada. Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama dengan orang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang mahu kembali dan mahu merayu, mahu bercerita kepada dia.
tak boleh lari lah Linda. Dalam perspektif Muslim kan, as a Muslim kita memang tak boleh lari daripada Allah itu wujud dan Allah mewujudkan kita dan kita wujud kerananya. Kembali pada Allah. Okey, Lara rasa mungkin begitu kot Linda dan ya, ni member dia cakap macam forum Ehwal Islam. Okay, sorry. Dah rasa waktu kita dah. Jangan. Okay kan? Dah 1 jam 35 minit. But it's a good one. Dah rasa macam sampai situ juga ya? Sampai situ kan? Boleh sampai situ? Janji sejam. Rasanya dia sangat lama. Sangat lama. Boleh. Kalau Alam tak Sudahlah tu. Dah malam 12 kita tak start. Tapi okey, kita dapat berinteraksi dengan ramai tu. Kita punya follower, kita juga kena meraihkan mereka. Thank you so much korang. Okay, nanti kita akan jumpa lagi. Mungkin lepas ni kita boleh jemput lah beberapa orang lain. Sangat mendapat sambutan, alhamdulillah. Sebab kita kat sini bukan untuk macam Ana cakap awal-awal tadi nak nampak lebih hebat ke apa orang ni hebat ke tak ke kan. Tapi kita macam kawan kita kan ramai kan. So yang mungkin ada yang nak berkongsi kan. So boleh je contact kita orang dan kita boleh kongsi sama-sama. Kita buat macam forum ni satu forum yang ilmiah lah bagi yang ni kan. So boleh dapat manfaat kepada diri kita dan juga orang lain. Yap. Itu je lah rasanya lama dah. Okay, Ana rasa sampai sini saja. Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kami, tim Inspire, dan diharap dia boleh bagi inspirasi kepada kami dan kepada semua. Dan kita akan muncul lagi di masa-masa akan datang. Follow kami rapat-rapat. InsyaAllah ada perkara yang bermanfaat untuk kita kongsi bersama-sama. Ya? Thanks. Okay. Jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Bye. Take care. Stay safe.